Sejak tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan wabak COVID-19. Wabak COVID-19 telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua pihak di seluruh negara. Di Malaysia, Perdana Menteri telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bagi menangani penularan wabak COVID-19 daripada terus merebak. Oleh yang demikian, banyak sektor maupun individu yang terkesan kerana tidak dapat meneruskan perniagaan, tidak mencapai sasaran jualan, malah ada juga yang diberhentikan kerja. Antara individu yang terjejas termasuklah peniaga kecil dan ibu tunggal. Menurut dapatan Institut Wanita Berdaya IWB Selangor, ibu tunggal antara golongan yang paling teruk terjejas sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Ketua Pegawai Eksekutif IWB Selangor, Siti Kamariah binti Ahmad berkata, kajian yang dijalankan terhadap ibu tunggal di negeri itu dapati mereka bukan sahaja kehilangan sumber pendapatan, malah kebanyakan mereka tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kehidupan mereka. Perkara ini telah memanggil kami untuk mengadakan sebuah program ziarah kasih terhadap seorang ibu tunggal kepada 3 orang anak yang kematian suaminya sewaktu tempoh pandemik COVID-19 setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pelajar UUM Cawangan Melaka pada hari ini akan mengadakan lawatan ziarah kasih di rumah Puan Fida, salah seorang ibu tunggal yang kematian suaminya pada setahun yang lalu. Jom kita pergi. Saya Liza bersama rakan-rakan saya hari ini nak menemu buah lakak lah. Setelah hampir setahun akak kematian suami, bagaimana akak menjalani kehidupan sepanjang ketiadaan suami ni? Akak menjalani kehidupan dengan anak-anak ni secara orang kata kita besarkan anak-anak ni bersendirilah. Kalau pada awal kehilangan suami tu memang keadaan tu agak kelang kabut, macam kehidupan akak anak beranak berubah 100%. Kalau sebelum ni banyak dibantu suami, segala-galanya macam urusan anak semua, alhamdulillah suami seorang yang sangat bertanggungjawab apa semua kan. Tapi selepas tahun kehilangan suami tu semuanya kita bergantung pada diri kita sendirilah. Kalau dulu emosi kita tak stabil, tapi hampir setahun ni dengan semangat yang kita ada anak-anak kan, jadi emosi kita dah orang kata lebih terkawal lah daripada mula-mula kehilangan suami dulu. Dari segi pendapatan pula macam mana kak? Adakah akak bekerja ataupun ada bantuan ke macam mana? Untuk pengetahuan lah, setakat ni akak memang tak bekerja, memandangkan keadaan anak yang kecil-kecil. So dia yang kecil ni memang suka, dia tak biasa kan. Sebab sebelum ni memang rapat dengan akak, jadi dia tak mau orang. So sekarang ni akak bergantung pada pendapatan arwah suami. Sebab arwah suami dulu dia berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan lah. So sebulan alhamdulillah akak dapat dalam RM570 lah. Lepas tu akak ada juga dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Untuk anak-anak seorang 100, so 3 anak jumlah dia 300 lah. Lepas tu sekarang ni menunggu bantuan daripada Maim. Maim pula dia berbentuk barang-barang keperluan dapur lah, yang bernilai kalau tak silap akak dalam 200. So dia masih dalam pertimbangan lah, sebab baru-baru ni dia ada datang interview kita apa semua kan. So keputusan ni insyaAllah akan kita tahu dalam tempoh terdekat lah. Okey Puan, buat masa sekarang ni Puan tak bekerja lah, jadi mengharap bantuan dan juga daripada pencen suami. Tapi apa perancangan Puan untuk ke depan, untuk proses untuk anak-anak pembelajaran mereka untuk ke depan? Apakah akan keadaan sekarang ataupun ada perancangan untuk bekerja ataupun sebagainya? Okey, macam permulaan tadi akak cakap, anak-anak masih kecil kan. Tapi kalau ikutkan perbelanjaan sekarang ni, terus terang akak kata besar. Dan lagi satu, anak-anak semakin membesar. So perancangan untuk masa depan tu insyaAllah lah, bila anak dah faham, bila anak dia dah tahu kedudukan kita kan, kita yang membesarkan dia tu, insyaAllah akak akan cuba cari satu jalan ataupun inisiatif yang macam mungkin keluar bekerja, ataupun mungkin sekarang ni orang kata bisnes online, ataupun apa-apalah yang kata orang boleh membantu menambah ekonomi keluarga akak. Buat masa sekarang ni belum, tapi bila agak-agak anak dah faham, insyaAllah akak akan cari jalan lah untuk tambahkan pendapatan. Masa mula-mula kehilangan suami, mana yang sulung umur berapa tahun? 9 tahun. Ada lagi 2 orang anak kan? Okay, semua 3 orang. Macam mana sebelum ni anak macam ada lengkap lah mak ayah. Macam situasi sekarang ni, bila bapak dia orang tak ada, macam mana yang anak yang sulung, emosi dia, macam mana akak bagi dia orang macam yelah, bagi semangat balik, bagi mesti dia orang sedih apa semua kan. Macam mana akak hadapi tangani benda tu? Okey, kalau nak ikutkan, anak lebih rapat dengan arwah suami. Okey, yang pertama, kedua dan ketiga lah. Okey, bila kehilangan anak tu memang anak-anak yang paling sangat-sangat merasa, terutama yang sulung lah. Okey, bila dia tahu kehilangan ayah, dia agak murung. Yang nombor 2 pun mula berperwatakan takut dengan orang, tak nak bercakap dengan orang. Okey, jadi bila saya sebagai ibu, bila kehilangan bapa diorang tu, saya kena menjaga emosi diorang daripada awal lagi. Waktu ketika nak beritahu arwah tu tak ada tu, memang satu kesukaran lah. Tapi bila diberi sokongan adik-beradik kan, so kita beritahu dengan dia, kena cakap dengan dia terus terang daripada beritahu yang arwah tak akan balik rumah buat selama-lamanya. Jadi bila cakap, anak sulung menangis. Bila anak sulung menangis, disahut anak kedua pula lah. Anak kedua cakap, tak apa mama, abah tak ada, kita orang ada. Jadi bila nak jaga emosi anak ni, orang cakap saya kena kuat semangat. Okay? Mula tu agak sukar lah, sebab kejap-kejap anak-anak mencari. Sebab macam saya cakap, dia sangat rapat dengan arwah suami berbanding dengan saya. Jadi yang sulung tu bila dia dengar, dia nangis. Yang nombor 2 pun sama. Yang nombor 3 kurang, tapi bila dalam 2 minggu tak ada, dia mula gelisah. Dia mencari, bila balik rumah dia akan ketuk-ketuk pintu bilik, cari abah, mana abah. So kita kena tenangkan dia lah. Kita kena cakap, abah tak akan balik lagi, abah dah tak ada, Allah dah ambil. So lama-lama dia faham. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang.
Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang. Okey Kak, ini sedikit sumbangan daripada pihak kami. Semoga dapat meringankan sikitlah beban Kak dan keluarga. Okey, Kak juga nak ambil kesempatan ucapkan ribuan terima kasih lah pada semua dan semoga program ni berjalan dengan lancar dan berjaya. Terima kasih. 5 tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu. Bersama hadap jalan berliku, hingga waktu bertukar waktu, tak pernah tangguh. Siapa nama kucing tu? Kucing siapa nama tu? Dia panggil macam-macam nama. Turun jatuh nanti jatuh. Ini yang mana Bibi? Bibi dah buat. Bibi and friend. Bukan ni. Ini namakan nama Bibi pula. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan.